Kenapa orang kulit hitam boleh ada di sini? Suara seorang lelaki berkulit putih memecahkan keheningan kedai makan itu. Suasana yang asalnya riuh dengan bunyi sudu dan garpu tiba-tiba menjadi sunyi sepi. Udara terasa beku. Namun apa yang diucapkan oleh pemilik kedai makan itu seterusnya telah membuatkan semua yang berada di situ tergamam. Bagi Marcus Johnson dan istrinya Naomi, sepasang suami istri Afrika Amerika yang sedang membalut luka hati akibat diskriminasi di Korea Selatan saat mereka melangkah masuk ke sebuah warung sup daging tradisional di Malaysia itu, adalah kali pertama dalam hidup mereka. Namun kejadian di warung kecil itulah yang bakal mengubah pandangan mereka terhadap dunia buat selama-lamanya. Adakah Malaysia benar-benar sebuah negara yang memeluk tetamu asing dengan hati yang terbuka? Mari kita selami kisah mereka. Marcus Johnson adalah seorang usahawan yang berjaya di Amerika Syarikat dalam bidang perolehan aksesori dan perhiasan. Dia dan istrinya kerap mengelilingi negara-negara Asia untuk urusan perniagaan. Bagi mereka Asia hanyalah sebuah medan perniagaan. Penduduk Asia pada pandangan mereka hanya mementingkan wang dan bersikap dingin. Ini adalah stereotip yang terpahat kukuh di minda mereka, terutamanya selepas pengalaman pahit yang baru sahaja mereka lalui di Korea Selatan. Luka itu masih berdarah. Sewaktu mereka berada di pasar borong di Seoul berjalan di lorong-lorong Myeongdong, yang sibuk pandangan mata para peniaga di sana, menikam tajam seperti jarum. Adakah mereka itu berduit orang hitam menakutkan? Bisik-bisik dalam bahasa Korea itu jelas kedengaran di telinga mereka. Apabila Marcus bertanya tentang barang dalam bahasa Inggris, peniaga itu menunjukkan wajah jikik dan melibaskan tangan seolah-olah menghalau sambil berkata, "No English." Namun tidak lama kemudian peniaga yang sama dilihat melayan pelanggan berkulit putih dengan bahasa Inggris yang fasih dan senyuman lebar. Di hotel, di restoran, layanan dingin yang sama terus menghantui mereka. Walaupun ekonomi Korea pesat membangun, Marcus dan Naomi merasakan sikap terhadap orang asing khususnya yang berkulit gelap sangat terkebelakang. Mengikut kajian antarabangsa, tahap penerimaan orang asing di sana memang rendah. Cukuplah dengan Asia, keluh Marcus dari lubuk hatinya. Namun demi tuntutan kerja mereka, terpaksa juga menjejakkan kaki ke destinasi seterusnya, Malaysia. Pasti sama sahaja di sana getus hati Naomi, wajahnya suram, sudah berputus asa. Rasa tidak percaya terhadap negara Asia sudah berakar umbi. Dengan langkah yang berat mereka mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Mereka tidak menyangka pendaratan itu adalah permulaan kepada sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Kejutan pertama menyapa sebaik sahaja tiba di kaunter imigresen KLIA. Pegawai imigresen yang bertugas menyambut mereka dengan senyuman manis dan sapaan mesra. "Selamat datang ke Malaysia," ucap pegawai itu. Nada suaranya penuh kehangatan, sesuatu yang tidak pernah mereka dengar di Korea. Namun Marcus masih berhati-hati. Ini pasti hanya lakonan prosedur kerja, bisiknya kepada diri sendiri. Setibanya di hotel di pusat bandar Kuala Lumpur, layanan kaki tangan di kaunter juga jauh berbeza. Pekerja yang membantu mengangkat bagasi melayan mereka dengan penuh hormat, langsung tidak mempedulikan warna kulit mereka. Keesokan harinya di kawasan borong perhiasan dan kraft tangan di sekitar Pasar Seni dan Jalan Tun HS Lee, Marcus mengalami satu peristiwa yang meruntuhkan tembok prasangkanya. Di sebuah kedai kraft tangan tradisional, Marcus cuba menggunakan taktik perniagaannya yang agresif. Dia menekan pemilik kedai, Pak Cik Rahim, untuk menurunkan harga serendah-rendahnya. Di Amerika atau Korea, taktik kasar ini selalunya berkesan. Namun Pak Cik Rahim hanya tersenyum tenang, sedikit pun tidak nampak terganggu. "Maafkan saya, Encik. Harga kami adalah tetap," jawab Pak Cik Rahim dengan sopan tetapi tegas. Marcus meninggikan suara cuba menggertak. "Kalau begitu saya pergi ke kedai lain." Pak Cik Rahim tidak panik. "Kami menghormati keputusan Encik. Rezeki ada di mana-mana," balasnya lembut. Marcus keliru. Di tempat lain, peniaga akan merayu-rayu supaya pelanggan tidak pergi. Adakah orang Malaysia tidak pandai berniaga, fikirnya. Namun ada sesuatu yang menjentik hatinya. Dia kemudian pergi ke kedai-kedai lain dan jawabannya hampir serupa. Walaupun mereka tidak mahu membuang harga mereka, dengan penuh semangat menerangkan kualiti barangan mereka. Kerongsang perak ini dibuat tangan oleh tukang mahir di Kelantan satu persatu, terang seorang peniaga lain. "Korak ini diilhamkan daripada motif bunga raya, bunga kebangsaan kami." Dari kata-kata mereka terpancar rasa cinta dan bangga terhadap hasil seni warisan negara. Menjelang petang, Marcus sadar bahawa kualiti barang di sini jauh lebih halus berbanding apa yang dilihatnya di Korea. Harganya mungkin tinggi tetapi nilainya setandan. Mungkin cara orang Malaysia berniaga ada sebabnya, detik hati Marcus. Bibit-bibit keraguan terhadap pandangan lamanya mula bercambah. Hari berikutnya malang menimpa.
Markus dan Naomi kehilangan sebuah beg yang mengandungi sampel produk yang sangat penting di lobi hotel. Mereka panik dan meminta bantuan kaunter. Jangan risau, kami akan bantu encik cari sampai dapat janji pengurus hotel. Seluruh kaki tangan hotel dari pengawal keselamatan hingga pengurus mula mencari. Di Korea dulu apabila barang hilang mereka diberitahu dengan dingin. Itu kecuaian sendiri, tetapi beg itu tidak ditemui di kawasan hotel. Markus mula putus asa. Beg itu mengandungi rekaan berharga pinjaman dari pelanggan Amerika. Habislah segala-galanya. Tiba-tiba pengurus hotel memberi cadangan. Mari kita tanya kedai-kedai berhampiran dan buat laporan di balai polis. Di Malaysia kita ada semangat kejiranan yang kuat. Benar bagai dikata pemilik kedai serbaneka Tauke Kopitiam, malah pengawal keselamatan bangunan sebelah turut sama membantu mencari. Semua orang kelihatan risau seolah-olah barang mereka sendiri yang hilang. Sekitar jam 3 petang keajaiban berlaku. Seorang wanita, seorang makcik yang sedang bersiar-siar di kawasan berdekatan telah menyerahkan beg itu ke balai polis. Katanya dia terfikir mungkin itu barang pelancong, jadi dia sanggup berjalan jauh sedikit untuk menyerahkannya kepada pihak berkuasa. Apabila diperiksa tiada satu pun barang yang hilang. Wang tunai dan rekaan semuanya selamat. Markus menitiskan air mata. Di Amerika jika dompet hilang jangan harap untuk melihatnya kembali. Tetapi di Malaysia, demi orang asing yang tidak dikenali begitu ramai orang menghulurkan tangan. Kenapa kamu semua sanggup buat begini untuk kami, tanya Markus kepada pengurus hotel. Membantu orang dalam kesusahan itu kan tuntutan kemanusiaan. Itu perkara biasa, jawab pengurus itu ringkas. Jawaban yang tulus itu merobek hati Markus. Tiada kepentingan pribadi, tiada mengharap balasan. Hanya kebaikan yang tulus. Malam itu di bilik hotel Markus dan Naomi berbincang. Orang Malaysia dan orang Korea sangat berbeza. Mungkin kita yang salah, akui Naomi. Mereka mula menyesali sikap mereka yang memukul rata semua orang Asia. Namun kejadian beg itu meninggalkan kesan bercampur baur pada Markus. Dia bersyukur tetapi egonya tercalar. Dia biasa menjadi orang berkuasa yang memberi wang, tetapi di sini dia rasa seperti kanak-kanak yang dijaga. Dia mahu membalas jasa, mahu membuktikan dia juga hebat. Keesokan harinya Markus cuba berinteraksi secara agresif untuk menunjuk kuasa. Di restoran hotel dia memuji pelayan wanita bahasa Inggris awak bagus. Pelayan itu hanya tersenyum malu dan menunduk, tidak melompat kegirangan seperti yang disangka. Di Malaysia pujian berlebihan kadangkala membuat orang segan. Di kedai pembekal dia cuba menghadiahi jam tangan mahalnya kepada pemilik kedai sebagai pelincir hubungan perniagaan. Pemilik itu menolak dengan sopan. Niat baik encik saya hargai, tapi ini terlalu berharga. Cukup sekadar kita bekerja sama dengan jujur. Markus baru tahu pemberian sebegitu boleh dianggap rasuah atau memberi tekanan di sini. Petang itu di persimpangan Bukit Bintang dia melihat pelancong sesat. Biar aku tunjukkan jalan, fikir Markus mahu menjadi hero. Namun belum sempat dia melangkah, beberapa orang tempatan sudah mengerumuni pelancong itu membantu dengan bahasa isyarat dan Inggris yang ringkas namun penuh kesungguhan. Sekali lagi Markus tidak diperlukan. Kenapa orang Malaysia ni baik sangat, Markus rasa rimas. Dia mahu memberi tetapi orang di sini seolah-olah sudah cukup dengan apa yang ada. Malam itu Naomi menegur suaminya. Kenapa nampak gelisah? Saya tak dapat buat apa-apa. Semua orang tolong saya tapi tak ada siapa minta apa-apa dari saya. Saya rasa tak berguna, luah Markus. Bukankah itu indah, pujuk Naomi. Kebaikan tanpa mengharap balasan itulah keikhlasan sebenar. Markus masih sukar menerimanya. Dia terlalu biasa dengan budaya transaksional Amerika, ada ubi ada batas. Satu insiden di pusat beli belah mewah di KLCC menjadi titik tolak perubahan Markus. Dia terserempak dengan seorang lelaki Amerika yang kaya raya, Richard Smith. Bungkus ini dan yang itu. Aku ada banyak duit, tempik Richard kepada pekerja butik mempamerkan kekayaannya. Pekerja butik melayan dengan senyuman tawar, jelas tidak selesa. Richard berlagak, tengok orang sini memuja duit Amerika, belajarlah jadi macam aku. Tetapi Markus perasan sesuatu. Pekerja-pekerja itu tidak memandang Richard dengan hormat. Sebaliknya mata mereka menyembunyikan rasa jelak. Markus teringat Pak Cik Rahim di kedai Kraft. Pak Cik Rahim tidak kaya, tetapi matanya bersinar dengan marwah dan bangga apabila bercerita tentang seninya. Malam itu Markus berfikir panjang. Di Amerika kejayaan diukur dengan wang. Tetapi di Malaysia dia mula nampak ukuran yang berbeza budi bahasa. Keesokan harinya dia melihat Richard lagi. Richard menunjuk-nunjuk rantai berharga Rm20.000 yang dibelinya. Namun orang tempatan yang lalu lalang memandangnya dengan pandangan kosong, malah ada yang menggeleng kepala melihat keangkuhannya. Ketika itulah Markus faham.
Orang Malaysia bukan menghormati orang kaya, mereka menghormati orang yang beradab. Richard yang kaya tapi biadab dipandang rendah, manakala Pak Cik Rahim yang sederhana tapi berbudi dipandang mulia. Dunia Markus bergegar. Mungkin nilai Amerika bukanlah satu-satunya kebenaran. Hari terakhir di Malaysia, Markus dan Naomi memutuskan untuk makan malam di Kampung Baru, sebuah perkampungan Melayu tradisional di tengah bandar moden. Mereka masuk ke sebuah warung sup daging yang diusahakan oleh Pak Cik Hasan, seorang lelaki berusia 60-an yang berwajah tenang. Jemput duduk jemput makan, sapa Pak Cik Hasan ikhlas. Sebaik mereka duduk di meja sebelah, kelihatan seorang lelaki kulit putih berpakaian sut mahal, kelihatan seperti eksekutif asing. Tiba-tiba lelaki itu menunjukkan rasa jijik. Kenapa orang kulit hitam boleh ada di sini? Suaranya lantang. Hilang selera aku nak makan sup sedap ni bila tengok muka diorang. Membazir je bagi diorang makan sedap-sedap, sambungnya dengan kata-kata yang sangat kesat. Jantung Markus dan Naomi berhenti berdegup. Trauma di Korea kembali menerpa. Mereka tunduk bersedia untuk dihalau. Fikiran negatif mula menguasai. Pasti pemilik kedai akan memihak kepada lelaki putih yang nampak lebih kaya itu. Tiba-tiba Pak Cik Hasan bangun dan berjalan ke arah meja lelaki putih itu. Markus memejamkan mata menunggu nasib malang. Namun suara Pak Cik Hasan kedengaran tegas. Maafkan saya encik, sila tinggalkan kedai saya. Lelaki putih itu ternganga. Apa kau cakap, aku pelanggan yang bayar, duit aku lebih bernilai dari mereka. Pak Cik Hasan berdiri tegak, sedikit pun tidak gentar. Ini bukan soal duit, ini soal adab dan maruah. Di kedai ini dan di negara ini kami tidak membezakan warna kulit. Kami tak perlukan duit daripada orang yang menghina tetamu kami. Pelanggan-pelanggan lain di warung itu orang Melayu, Cina, India, semuanya bangun menyokong Pak Cik Hasan. Betul tu Tok, jangan kurang ajar di sini, sampuk seorang pelanggan. Lelaki putih itu yang kini keseorangan dan dimalukan akhirnya bangun dan beredar dengan marah. Pak Cik Hasan kemudian berpaling kepada Markus dan Naomi. Wajah tegasnya bertukar menjadi senyuman bapa yang penyayang. Maafkan Pak Cik sebab kamu terpaksa dengar kata-kata hodoh tadi, katanya lembut. Di sini semua orang sama. Kamu tetamu istimewa kami yang datang jauh untuk merasa air tangan saya. Air mata Markus dan Naomi tumpah. Seumur hidup belum pernah mereka dibela sebegini rupa. Pak Cik Hasan sanggup rugi duit demi mempertahankan maruah mereka. Inikah jiwa Malaysia, tanya Naomi dengan suara bergetar. Pak Cik Hasan hanya ketawa kecil. Saya cuma buat apa yang patut sebagai manusia. Budi bahasa budaya kita. Sup daging yang mereka makan malam itu adalah hidangan paling lazat yang pernah mereka nikmati. Ia bukan sekadar memuaskan perut, tetapi memenuhkan jiwa yang kekosongan. Keesokan harinya dalam perjalanan ke Klia, kita bodoh selama ini, kata Markus. Kita sangka semua Asia sama. Rupanya kita silap besar. Di dalam teksi pemandu teksi bertanya, macam mana Malaysia, oke? Sangat luar biasa, jawab Markus ikhlas. Negara yang penuh kasih sayang. Pemandu itu tersenyum lebar melalui cermin pandang belakang. Terima kasih. Datanglah lagi. Malaysia rumah kedua Anda. Di kaunter daftar masuk beg mereka lebih berat sedikit dari had yang dibenarkan. Namun kaki tangan darat tersenyum. Sikit je lebih ni tak apalah. Jalan elok-elok. Sekali lagi kelembutan itu menyentuh hati mereka. Di pintu pelepasan, Markus memegang tangan Naomi. Kita mesti berubah. Bila balik Amerika nanti kita jangan cuma kejar untung. Kita kena hargai manusia. Kita kena jadi macam orang Malaysia. Naomi mengangguk. Kita jadikan perniagaan kita jambatan budaya, bukan sekadar mesin duit. Sekembalinya ke Amerika, Markus dan Naomi menceritakan pengalaman mereka kepada semua rakan. Ramai yang terkejut melihat perubahan sikap pasangan itu yang dahulunya angkuh dan materialistik kini menjadi lebih rendah diri dan penyayang. Kejayaan sebenar bukan pada harta tetapi pada sejauh mana kita dihormati sebagai manusia yang berbudi, kata-kata Markus itu menjadi inspirasi. 6 bulan kemudian mereka kembali semula ke Malaysia. Kali ini bukan sebagai pelancong asing yang skeptikal, tetapi sebagai rakan kongsi perniagaan yang menghargai seni tempatan. Mereka kembali ke warung Pak Cik Hasan. Assalamualaikum Pak Cik, kami dah balik. Waalaikumsalam. Selamat kembali, sambutan hangat Pak Cik Hasan membuatkan mereka rasa seperti pulang ke rumah sendiri. Sejak hari itu hidup Markus dan Naomi tidak pernah sama lagi. Berbekalkan semangat kemanusiaan yang dipelajari di Malaysia, mereka melangkah ke hadapan dengan hati yang lebih besar dan jiwa yang lebih tenang.